dikeluarkan oleh MTDC ataupun Dana Penyelidikan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia. Dan yang dimasukkan adalah Dana Commercialization of R&D Fund ataupun CRDF, yang merupakan dana yang menyediakan bantuan kewangan kepada syarikat Malaysia yang berkelayakan untuk melaksanakan aktiviti pengomersialan hasil pendidikan universiti ataupun institusi pendidikan awam dan hasil pendidikan oleh pihak syarikat. Jadi bagi kes yang dimasukkan oleh Yang Berhormat adalah pihak SPRM telah mendakwa 3 orang pengarah syarikat PSPCS Innovation Sdn Bhd ataupun PSCI, di mana salah seorang daripada mereka adalah pensyarah dari Universiti Teknologi Malaysia UTM di atas tuduhan memalsukan dokumen tuntutan dana CRDF sepanjang tahun 2009 sehingga 2010. Jadi PSC Innovation ini adalah merupakan penerima dana CRDF yang berjumlah 3.920 juta untuk mengkomersialkan diesel dengan kandungan sulfur yang rendah melalui proses penyasulfuran oksidatif dengan kerjasama pihak UTM. Daripada kelulusan dana tersebut, pembayaran baru saja dibayarkan sebanyak 1.882 juta dan telah pun dibuat oleh MTC kepada syarikat berkenaan untuk tujuan pelesenan teknologi dan juga pembelian peralatan pengolahan diesel. Pembayaran ni geran ni begini je. Setiap RM1 yang dikeluarkan, syarikat ini keluar 30 sen dan yang dikeluarkan oleh MTDC adalah 70 sen. Bermakna ini yang perbadanan dipadankan 30 sen, setiap 30 sen dibelanjakan, 70 sen yang kerajaan bayar. Itulah senario dia. Jadi inilah berlakunya yang dituduh dalam mahkamah sekarang adalah pemalsuan perkara ini, dia mana risiknya betul. Jadi jika sabit kesalahan, jadi kita tidak seperti laporkan kerugian beribu-ribu berjuta-juta ringgit, tidak begitu ya. Kita telah berbelanjakan 1.882 juta, di mana kalau kita ada perjanjian dengan dia, selain daripada kalau dia dapati di mahkamah akan diproses mahkamah, tapi kalau misalkan tidak, kita masih boleh menuntut lagi bayaran itu dengan 15% faedah terkumpul. Maknanya tidaklah berlaku apa-apa kerugian pada kerajaan kerana kita telah menyediakan perjanjian yang cukup lengkap. Jadi tidaklah seperti dilaporkan dalam surat khabar kita kerajaan berjuta-juta ringgit. Dan ada juga ditanya oleh Yang Berhormat Yang Dipertua Speaker, semenjak CRDF diwujudkan daripada tahun 1996, MTDC telah meluluskan 299 buah syarikat bertujuan untuk mengkomersialkan produk penyelidikan tempatan. Untuk rancangan Malaysia ke-9 saja, kita telah mengeluarkan untuk 154 buah syarikat dengan perbelanjaan 294.72 juta. Sehingga sekarang, to date, 299 projek tadi dengan perbelanjaan 484.4 juta. Sepanjang ditubuhkan pada tahun 1996, hanya ini satu sajalah kes yang berlaku, satu-satunya syarikat yang didakwa di mahkamah oleh SPRM atas tuduhan penyelewengan dana tersebut. Jadi MTDC juga telah menjalankan audit sebenarnya secara rawak. Itulah langkah-langkah yang perlu dilakukan kepada syarikat-syarikat penerima dana yang diuruskan oleh MTDC dari masa ke semasa, kerana sebelum tuntutan itu dia perlu resit itu belum disahkan oleh akauntan bertauliah. Itu akauntan bagi pihak kita dan juga pihak mesti juga telah membuat semakan. Jadi bermula tahun 1929 secara purata sebanyak 5 audit khas telah dijalankan setiap tahun untuk memastikan amalan tidak tadbir baik tadbir urus korporat diamalkan oleh penerima dana tersebut. Jadi bermula tahun rancangan Malaysia ke-10, pihak MTDC telah membuat penambahbaikan ke atas keseluruhan prosedur berkaitan pengurusan dana termasuklah proses penilaian permohonan, pembayaran dana, pemantauan projek dan juga dokumen perjanjian dana yang telah dikemaskinikan. Terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan yang pertama, silakan Datuk Dr. Johari. Terima kasih Tuan Dipertua dan terima kasih kepada Timbalan Menteri yang telah memberi jawapan yang panjang lebar dan terperinci dalam bidang ini. Daripada jumlah 299 yang telah dilakukan itu, bagaimana kedudukan kejayaan projek penyelidikan yang telah dijalankan, dan begitu juga saya ingin tahu bagaimana walaupun saya rasa prihatin perkara ini,
banyak projek tapi satu yang bermasalah, itu satu aja. Jadi apabila dah diberitahu dalam media, saya rasa perkara ini sangat menarik perhatian ramai. Jadi saya ingin tahu berapa projek yang telah dijalankan, ada 290 tadi, berapa yang telah berjaya, dan juga mungkin ada yang tidak berjaya. Terima kasih. Terima kasih kepada ramai yang bertanya. Saya ingat yang bertanya juga faham kan penyelidikan, mana sudah tentu ada yang nama apa penyelidikan, bukan kilang ya. Kalau kilang dah tentu proses tu buat dah jadi. Walau macam mana pun CRDF di bawah Anggota DC telah melakukan sesuatu yang baik untuk negara, dan kebanyakannya penyelidikannya telah dinilai dengan begitu baik, dan saya boleh bagi jawapan yang terperinci juga tentang perkara ini. Di bawah rancangan Malaysia ke-9, dana yang diluluskan 294.72 juta, projek diluluskan 154, dan hasilnya ada banyak. Mungkin kita tengok dari segi harta intelek, penerbitan anugerah. Tetapi di sini ingin saya nyatakan, untuk rancangan Malaysia ke-9, kita telah berjaya mengkomersialkan 102 produk daripada penyelidikan, daripada 154 yang telah dijalankan. Mana ini satu kejayaan yang besar. Jadi untuk rancangan Malaysia ke-9 pula, sampai untuk rancangan Malaysia ke-10 sampai ke beberapa hari yang lepaslah, kita telah membelanjakan 131.73 juta, projek diluluskan sebanyak 73, dan projek yang berpotensi untuk dikomersialkan adalah sebanyak 68, dan sampai to date hari ini ada satu produk yang telah dikomersialkan, walaupun dia mengambil masa yang begitu lama, tapi insya-Allah semua wang ini telah digunakan dengan baik dan telah dapat seperti mana kita tahu, untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi pada tahun 2020, kita harus menjadi negara yang menjadi pengeluar teknologi, bukan sahaja negara yang pembeli teknologi. Jadi nampaknya penggunaan geran CDRM telah berjaya membawa produk-produk Malaysia yang dipasarkan juga ke dalam dan ke luar negara. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan seterusnya, silakan Puan Nurliza. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin menambah sedikit dan ingin bertanya, sebab saya rasa penggunaan wang kerajaan ni kepada inovasi ni adalah penting. Jadi soalan saya, betul sebagaimana yang Menteri mengatakan penyelidikan akan memakan masa, tetapi saya rasa kita perlu ada tempoh masa, jangan kadang terlalu panjang tahunnya. Jadi soalan saya, adakah tempoh masa yang ditetapkan, dan adakah diletakkan pegawai di kementerian untuk memantau dan mengenal pasti apa masalah sewaktu penyelidikan? Yang pertama. Dan yang kedua, saya rasa kita sebagai rakyat, masyarakat, kita ingin tahu pencapaian daripada penyelidikan yang dibuat. Jadi saya rasa publicity kejayaan itu saya rasa masih berkurangan. Sebagai rakyat kita mungkin tidak tahu. Jadi saya rasa mungkin dapat diiklankan, diberi publicity yang lebih, kerana ini adalah satu pencapaian dalam bidang inovasi. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya sebelum geran ini diluluskan, ia telah melalui banyak proses ya. Proses ini juga agak lama, kadang-kadang 2 bulan. Dan sudah pasti geran ini diluluskan dengan pakar-pakar yang kita lantik daripada seluruh negara lah. Pakar yang berkenaan itu buat penilaian, lepas buat penilaian baru diluluskan. Ini satu penilaian yang sangat ketat. Dan sudah pasti, saya juga bekas penyelidik ya. Sudah pasti penyelidikan ini mengambil masa yang lama ya. Tapi kita menghadkan kebanyakannya yang minta tu lebih kurang 2 tahun lah. Ya, benar. Kalau lebih itu kita minta dia lihat kaedah-kaedah yang berlainan ya. Jadi ini adalah perkara biasa. Dan saya mengatakan sebenarnya kita kena, tadi saya dah beritahu, ada orang melihat kejayaan kepada penyelidikan ini ada bermacam-macam cara. Yang pertama, ada yang menggunakan mungkin universiti ataupun banyak institusi penyelidikan lain, dia mengatakan anugerah adalah satu benda penting. Itu yang dibagi publicity ya. Sepanjang tahun rancangan Malaysia ke-9, kalau kita cerita dari segi anugerah, kita telah dapat, kalau dapat anugerah saja, kita ada beratus-ratus anugerah yang telah disediakan, yang kita telah berjaya. Ini kalau kita tengok dari segi anugerah. Ada juga yang melihat dari segi harta intelek.
ada yang melihat dari segi patternnya, hak ciptanya, trademarknya, dan ada juga universiti melihat dari segi penerbitan. Penerbitan antarabangsanya, nasionalnya, dan juga melihat juga berapa banyak pelajar PhD, Masters yang dikeluarkan. Ini kita lihat. Tetapi daripada segi mesti, daripada kementerian saya, kita melihatkan produk yang boleh dikomersialkan. Itu adalah satu benda yang penting bagi pihak kementerian. Kepada yang Tuan Yang Pertua, sebenarnya kita banyak produk-produk ini telah berada di pasaran. Tapi kita tak tulislah produk itu hasil daripada CRDF. Ya, dan kita juga tidak tulis produk itu di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Ya, kerana ini adalah sebahagian daripada strategi perniagaan yang kita perlu laksanakan. Jadi bagi saya, jangan risau, banyak produk kita banyak berada di supermarket, dan kalau nak tengok produk ini secara dekat, saya menjemputlah YB ramai-ramai datang hari terbuka Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi akan diadakan, dan kita akan mempamerkan keseluruhan produk-produk yang kita telah bagi publicity yang berjaya dikomersialkan yang telah berada di pasaran. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan seterusnya, Datuk Pau Cheong Ung. Terima kasih, Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Yang Di-Pertua. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pihak kementerian melalui Jabatan Laut Malaysia sentiasa bekerjasama dengan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dalam memastikan pengusaha feri dan bot penumpang yang menjalankan perkhidmatan di sungai-sungai Sarawak mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Dalam hubungan ini, langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh Jabatan Laut Malaysia termasuklah menganjurkan kempen keselamatan untuk mendidik dan menyedarkan pengguna dan juga operator feri tentang kepentingan keselamatan feri serta aspek-aspek yang bersangkutan dengannya. Kedua, memastikan feri dan bot penumpang membawa penumpang mengikut sijil penumpang yang dikeluarkan oleh Jabatan Laut Malaysia kepada feri atau bot penumpang berkenaan. Seterusnya juga melaksanakan pemeriksaan bagi memastikan feri dan bot penumpang dilengkapi peralatan keselamatan yang ditetapkan seperti jaket keselamatan dan alat pemadam api. Seterusnya, memeriksa dokumen-dokumen keselamatan sebelum feri dan bot penumpang dibenarkan berlayar. Seterusnya juga melaksanakan pemeriksaan berkala ataupun setiap tahun ke atas feri dan bot penumpang yang beroperasi bagi memastikan ianya adalah layak layar ataupun seaworthy. Yang Amat Datuk Tan Sri Pengerusi, Tan Sri Yang Di-Pertua, Kementerian Pengangkutan dan Kerajaan Negeri Sarawak juga telah bersetuju untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas di bawah koordinasi Pejabat Ketua Menteri Sarawak yang diurustiakan oleh Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sarawak bagi meneliti aspek-aspek perkhidmatan bot penumpang di sungai-sungai Sarawak seperti kemudahan pendaratan, laluan bot, pelesenan dan permit bot, reka bentuk bot dan juga ciri-ciri keselamatan berkaitan. Kerajaan melalui Jabatan Laut Malaysia akan turut mengeluarkan satu garis panduan berhubung spesifikasi feri dan bot penumpang yang memberi tumpuan kepada ciri-ciri keselamatan bagi memastikan feri dan bot penumpang yang dikendalikan adalah lebih selamat, dan garis panduan ini dijangka dikuatkuasakan pada tahun 2015. Dalam pada itu, satu kempen promosi dan kesedaran akan diadakan pada hujung tahun ini bagi memberi kesedaran kepada pengguna dan pengusaha feri dan bot penumpang mengenai risiko menaiki feri yang membawa lebih penumpang, dan kempen promosi ini akan memberi penekanan kepada konsep kesedaran kendiri dan dengan harapan pengguna secara sukarelanya tidak menaiki bot yang membawa lebihan penumpang, sementara pengusaha feri dan penumpang bot tidak membawa lebihan muatan. Untuk makluman
Dewan Yang Mulia ini, operasi feri dan bot penumpang di Sungai-Sungai Sarawak adalah tertakluk kepada permit operasi ataupun river transport permit yang dikeluarkan oleh Lembaga Sungai-Sungai Sarawak di bawah Otoriti Kerajaan Negeri Sarawak. Permit ini yang bertujuan memantau pengendalian perkhidmatan feri dan bot penumpang di Sungai-Sungai Sarawak hanya akan dikeluarkan sekiranya feri dan bot penumpang memenuhi syarat yang ditetapkan. Terima kasih, Yang Amat. Soal tambahan pertama, Datuk Pau Chun Ong. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih juga kepada Menteri atas jawapan diberi sementara tadi. Oleh sebab masih belum ada jalan pembuangan pekan-pekan kecil di pengalaman negeri Sarawak, rakyat tempatan hanya dapat bergantung kepada pengangkutan bot ekspres melalui sungai sahaja. Dan menjelang musim perayaan, terutamanya sebelum dan selepas musim, ramai penduduk pulang balik kampung dan datang pergi kerja di bandar lagi. Oleh itu, pengusaha pengangkutan bot ekspres juga menghadapi masalah tidak dapat menambung peningkatan keperluan yang tinggi dalam tempoh singkat. Soalan saya ialah, selain daripada mengketatkan penguasaan, adakah kementerian bercadang dengan kerjasama dengan kementerian lain supaya membekalkan bot ekspres atau feri tambahan untuk membantu membawa penumpang semasa musim perayaan dan dalam rancangan tempoh panjang semua pekan kecil di pentalaman Sarawak disambung dengan jalan yang saya percaya ianya perlu pendudukan besar. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, mengenai penambahan bot ini, pihak kerajaan telah menumbuhkan jawatan kuasa khas yang telah saya sebutkan tadi di bawah koordinasi Pejabat Ketua Menteri Sarawak yang diurustiakan oleh Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sarawak bagi meneliti keperluan-keperluan bagi menampung khususnya semasa waktu perayaan. Memang tidak dinafikan. Pada hari biasa, biasanya lebih kurang 15 hingga 20 orang yang menggunakan bot. Tetapi apabila hari perayaan, dianya melebihi melebihi 100 penumpang. Dan ini yang memerlukan penambahan bot, dan pihak kementerian, pihak kerajaan telah menyarankan kepada Lembaga Sungai-Sungai Sarawak untuk membuka peluang kepada syarikat untuk menambahkan bilangan permit bagi menambahkan bot-bot semasa musim perayaan. Ya, kalau tidak ada, saya terusnya kepada pertanyaan ke-11. Yang Muhammad Datuk Dr. Firdaus, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Saya mohon memukakan soalan nombor 11. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk. Selaras dengan keputusan kerajaan pada tahun 2002, dasar pengambilan pelajar ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dilaksanakan berasaskan prinsip meritokrasi bagi menggantikan dasar pengambilan mengikut kuota kaum yang diguna pakai sebelumnya. Dasar meritokrasi ini dilaksanakan dengan mengguna pakai 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum untuk menjana markah merit pelajar. Berdasarkan kepada statistik pengajian tinggi di Kementerian Pendidikan Malaysia, jumlah enrolment pelajar Melayu termasuk Melayu Sabah dan Melayu Sarawak di IPTA dan institusi pengajian tinggi swasta pada tahun 2012 ialah 51.8% daripada keseluruhan pelajar. Statistik ini melebihi peratusan pelajar bukan Melayu di IPT. Begitu juga dengan statistik kemasukan pelajar
ke IPTA dan IPTS. Sebanyak 57.57% adalah pelajar Melayu. Statistik graduan pula menunjukkan 67.97% graduan IPTA dan IPTS juga adalah Melayu. Walaupun meritokrasi dilaksanakan dalam pengambilan pelajar ke institusi pengajian tinggi, rekod di Kementerian Pendidikan Malaysia menunjukkan bahawa jumlah pelajar Melayu yang melanjutkan pengajian di IPT dalam negara masih lebih tinggi berbanding kaum-kaum lain. Berdasarkan kepada statistik pengajian tinggi, jumlah enrolment pelajar Melayu, termasuk Melayu Sabah dan Melayu Sarawak di IPTA pada tahun 2012 ialah 77.56% daripada keseluruhan pelajar. Statistik ini menunjukkan peratusan pelajar Melayu melebihi kaum lain di IPT. Begitu juga dengan statistik kemasukan pelajar ke IPTA, sebanyak 79.11% adalah pelajar Melayu dan 73.79% graduan IPTA adalah Melayu. Pada masa ini, Kementerian Pendidikan Malaysia belum bercadang untuk menggantikan sistem meritokrasi dengan sistem kuota seperti mana sebelum ini. Berdasarkan prinsip meritokrasi, semua pelajar yang layak dengan markah merit tertinggi tanpa mengira kaum, agama dan taraf hidup tidak akan dinafikan peluang untuk mengikut pengajian di IPTA. Calon-calon yang layak dan memenuhi syarat am universiti, syarat khas program pengajian serta kriteria pemilihan akan dipertimbangkan mengikut pilihan program pengajian yang dipohon oleh calon serta bilangan tempat yang disediakan oleh IPTA. Bagi tajaan pelajar ke luar negara, sebenarnya terletak di bawah bidang kuasa agensi-agensi penajaan seperti Jabatan Perkhidmatan Awam, Majlis Amanah Rakyat dan lain-lain agensi kerajaan yang menyediakan beasiswa kepada pelajar yang layak. Terima kasih, Tan Sri Yang Ditua. Terima kasih soal tambahan kepada Datuk Dr. Firdaus. Terima kasih Tan Sri Yang Ditua dan terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri. Saya berterima kasih tapi pada masa yang sama berduka cita. Kenapa saya berduka cita? Kerana statistik yang diberikan itu saya rasa tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Pertama sekali, statistiknya terlalu umum. Kita nak tahu statistik pelajar-pelajar Melayu di bidang Melayu dan bukan Melayu, Bumi Putera dan bukan Bumi Putera di bidang perubatan, di bidang kejuruteraan, di bidang pergigian. Itu statistik IPTA yang saya harapkan. Pada masa yang sama, perlu juga diberikan statistik pelajar-pelajar, perbandingan pelajar-pelajar bukan Melayu dan bukan Melayu yang belajar di luar negeri mengikut bidang-bidang yang saya katakan tadi. Ya, saya tahu di Indonesia banyak pelajar-pelajar keturunan India yang menuntut yang menuntut ilmu perubatan, tapi bilangan pelajar Melayu sangat sedikit. Jadi inilah statistik-statistik yang saya rasa jangan di gloss over lah, ya. Sebab bila cara yang Menteri tadi memberikan data-data ni seakan-akan pelajar Melayu telah mendominasikan kedudukan pelajar-pelajar di IPTA itu, yang tidak benar sama sekali. Selain dari itu yang saya mengharapkan perlunya statistik yang lebih lengkap dan lebih enlightening, bukan statistik yang untuk mengabui mata. Ya, saya dapat statistik yang Menteri berikan tadi, Bung Muhammad. Saya ada statistik ini. Ini statistik yang dikumpulkan oleh Gabungan Pelajar-Pelajar Melayu Semenanjung. Mengikut dalam sesi 2002 dan 2003 di bidang perubatan, dalam sistem meritokrasi dulu, pelajar-pelajar Melayu bilangannya di bidang perubatan, Bumi Putera mengikut sistem kota 103. Bukan Bumi Putera mengikut meritokrasi sekarang 78. Itu tahun lalu. Kemudian bukan Bumi Putera mengikut sistem kota 51, sistem meritokrasi 84. Gambaran yang sama dapat kita lihat di bidang ekonomi dan perakaunan. Jadi inilah statistik yang harus diberikan kepada kita sebagai legislator. Jadi janganlah hendaknya pihak eksekutif mengabukan mata kita dalam perkara-perkara seperti ini. Itu satu perkara. Kemudian saya nak tahu juga sebab dimansuhkan. Perlu diberikan sebab dimansuhkan tahun 2002 dulu. Dan perlu juga diberikan satu kajian akibat pemansuhan itu sekarang.
yang akan seperti dikatakan oleh yang berhormat saya Husin Azim, yang akan memperlebar jurang antara kaum yang amat membahayakan perpaduan nasional. Jadi saya rasa nak bagi statistik itu bagus, terima kasih banyak, tapi berilah statistik yang tidak mengelirukan. Terima kasih, Tuan Sri. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat Senator. Memandangkan soalan yang ditimbulkan adalah sama ada kementerian menimbangkan semula pelaksanaan sistem kemasukan pelajar-pelajar. Untuk saya, jawapan diberi oleh kementerian ialah berdasarkan kepada soalan yang diminta. Statistik-statistik pelajar, Bumiputera dan bukan Bumiputera secara terperinci, boleh saya berikan kepada Yang Berhormat Senator dalam cara bertulis. Pada aspek mengapa ia dilaksanakan ialah pada masa itu ia merupakan kaedah yang paling sesuai untuk memberi satu peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk mengikuti pelajaran mereka di IPTA. Itu kaedahnya pada masa itu atas keperluan. Tetapi pokoknya sama ada kementerian akan melihat kembali buat masa ini kita tidak ada perancangan. Tetapi untuk soalan asal ataupun soalan statistik pelajar-pelajar Bumiputera dan bukan Bumiputera secara terperinci akan saya edarkan secara tulisan kepada Yang Berhormat Senator. Terima kasih. Ada satu perkara gambaran yang di luar negeri juga diberikan. Dan walaupun satu soalan yang saya tak dijawab dulu, akibat daripada pembatalan tahun 2002 itu. Yang ini memerlukan, saya tahu tidak akan dapat dijawab dengan serta-merta, yang ini saya rasa memerlukan pengkajian yang lebih teliti. Tidak semata-mata mengatakan tidak ada perancangan. Apalagi apabila sudah ditimbulkan di dalam Dewan ini, minta supaya dikaji balik. Dan juga bukan saja Dewan ini. Ya, Ahmad. Cuba ringkaskan tu. Okey, ringkas je. Dan kalau ada apa-apa tu, agaknya Yang Berhormat boleh bagi data-data tu untuk Yang Menteri, beri jawapan yang bertulis ke apa sebagainya. Cuma saya nak minta Tan Sri Yang Bertua supaya suara legislatures didengar. Silakan. Supaya itu yang saya katakan tadi, ini harapan daripada kita. Ya. Dan di samping itu juga harapan daripada NGO pendidikan Melayu, pendidikan GPMS yang diwakili oleh ribuan, jutaan pelajar Melayu. Ya, yang telah menempah sejarahnya sendiri dan menggerakkan nasionalisme Melayu di bidang pendidikan negeri. Termasuk pernah jadi setiausaanya Yang Berhormat rakan saya kat sana. Terima kasih banyak. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat Senator. Akibat pembatalan itu saya akan berikan seperti mana yang Datuk Senator maklum pada tadi, kerana persiapan untuk jawapan ini merupakan untuk menimbang semula pelaksanaan yang mana telah saya jawab. Akibat pembatalan itu, okey, kita akan laksanakan satu kajian yang teliti akibat-akibat pembatalan sistem kota. Tapi untuk maklumat Yang Berhormat Senator, saya rasa permintaan ini bukan saja daripada golongan-golongan NGO Melayu, bukan Melayu pun ada di antara golongan yang minta juga permohonan untuk mereka menimbang balik kemasukan menggunakan sistem kota ini. Tetapi berdasarkan sekarang kementerian tiada berhasrat untuk ataupun tidak ada hasrat untuk menggantikan sistem meritokrasi. Itu saja buat masa sekarang. Terima kasih. Yang Berhormat, saya fikir apa yang dibangkitkan Yang Berhormat Dr. Firdaus itu tadi, kalau Dr. Firdaus ada lagi yang nak dipanjangkan, Yang Berhormat akan berucap dalam titah diraja nanti, boleh bangkitkan secara lebih jelas. Sekarang saya persilakan soal tambahan kedua. Datuk Lim, silakan. Sistem kota untuk tawaran kepada pelajar-pelajar kepada IPTA sebagai sistem yang menentang konsep satu Malaysia. Yang sistem itu sudah diganti oleh sistem merit. Bukan lama. Baru-baru ini saja. Jadi, saya fikirlah soalannya, Mat, soalan. Apakah pandangan Menteri Kementerian tentang sistem kota dan sistem merit, yang mana yang lebih bagus bila sistem merit ambil alih sistem kota? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Senator.
Untuk maklumat Yang Berhormat Senator, sistem kota ini telah pun dimasukkan kepada sistem meritokrasi pada tahun 2002 dan lebih kurang 10 tahun pelaksanaannya. Sistem merit ini diperkenalkan benar seperti mana Yang Berhormat Senator kata, yang nampak adil untuk semua. Okay. Oleh kerana itulah ia diperkenalkan. Nampak keadilan untuk semua. Mungkin ada pandangan seperti mana Yang Berhormat Senator Datuk Firdaus kata tadi, ada pandangan-pandangan berbeza. Maka mungkin satu kajian perlu dilakukan untuk melihat. Tapi seperti mana saya balik kepada pokok jawapan saya. Buat masa ini, kerajaan tidak berhasrat untuk menukarkan sistem meritokrasi yang sedia ada sekarang. Terima kasih, Yang Berhormat Senator. Terima kasih, Yang Berhormat. Sekarang saya pergi kepada soalan ke-12. Silakan Yang Berhormat Puan S. Bagiam. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya kemukakan soalan nombor 12. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih di atas keperhatian yang beliau berhormat berhubung perkara yang dibangkitkan. Untuk makluman, bagi tahun 2013, jumlah peruntukan latihan kemahiran belia di bawah Kementerian Belia dan Sukan adalah sebanyak 165 juta. Pengagihan peruntukan ini adalah kepada 20 buah institut kemahiran belia negara IKBN, sebuah kolej kemahiran belia negara KKBN, serta sebuah akademi kemahiran belia golf AKBG yang menawarkan kursus dan latihan kemahiran untuk pembangunan belia. Kapasiti pelajar yang boleh diisi ialah seramai 13,500 orang dalam satu masa dengan penawaran 16 bidang utama merangkumi pelbagai kursus kemahiran dan latihan teknikal untuk melahirkan tenaga mahir dan separuh mahir. Untuk makluman yang berhormat, penawaran kemasukan ke Institut Kemahiran Belia Negara IKBN adalah terbuka kepada semua warga negara Malaysia tanpa mengira bangsa, kaum dan agama serta menepati syarat-syarat yang ditetapkan. Berdasarkan kajian keboleh pasaran graduan IKBN yang telah dijalankan pada tahun 2012 ke atas 2,588 graduan lepasan IKBN mendapati bahawa seramai 1,541 orang atau 60% telah mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 hingga 12 bulan. Lepasan yang menyambung pengajian di peringkat lebih tinggi berjumlah 577 orang ataupun 22% dan peratusan lepasan yang sedang mencari pekerjaan bagi tempoh tersebut adalah sebanyak 18% bersamaan 469 orang. Terima kasih. Silakan ya soal tambahan Yang Berhormat Puan S. Bagiam. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih kepada Timbalan Menteri menjawab. Kita menerima baik mencapai dan hasrat kerajaan dalam membina masa depan belia-belia kita agar kehidupan mereka ini selesa dan terjamin. Soalan tambahan saya, apakah kementerian akan mengaji semula kursus-kursus yang ditawarkan di institusi kemahiran ini agar sentiasa menepati berkembangan teknologi dan industri serta keperluan dan permintaan mengikut peredaran masa. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat terhadap soalan tambahan tadi. Adalah menjadi peranan Kementerian Belia dan Sukan untuk membina generasi belia yang mempunyai jati diri dan kompeten dalam kemahiran bagi memenuhi keperluan pembangunan negara maju. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian sentiasa mengambil maklum tentang perubahan semasa. Ini termasuk perkembangan teknologi dan industri. Di mana kursus-kursus yang ditawarkan di Institut Kemahiran di bawah seliaan Kementerian Belia dan Sukan adalah menggunakan pakai National Occupational Skills Standard ataupun NOSS dengan izin yang diselaraskan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. Kementerian sentiasa mengambil inisiatif dalam membangunkan dan menstruktur semula kurikulum selaras dengan kehendak NOSS semasa. Di samping itu, Kementerian turut mengambil kira elemen tambahan nilai ataupun value added dengan izin seperti kreativiti dan inovasi dalam proses pembelajaran para pelajar. Hasil dari value added ini banyak membantu para graduan dalam keboleh pasaran mereka di industri pekerjaan serta dapat bersaing dengan lepasan institut latihan awam atau swasta yang lain.
penawaran kursus-kursus baru seperti kursus minyak dan gas, oil and gas dengan izin di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Bandar Penawar adalah bertepatan dengan keperluan tenaga kerja dalam bidang tersebut. Sebagai contoh, pembangunan koridor wilayah Iskandar di mana ia memerlukan 30,000 hingga 40,000 pekerja dalam industri minyak dan gas sepanjang tempoh 5 tahun mendatang. Diharapkan perkembangan ini akan dapat memberi peluang kepada masyarakat, khususnya para belia kita, dapat latihan dan mengisi peluang pekerjaan yang bakal ditawarkan dalam industri ini. Sekian, terima kasih. Ya, silakan Yang Hormat Datuk Olian. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri ada menyebut berkenaan dengan kemahiran, pusat latihan kemahiran golf. Kita sedia maklum bahawa permainan golf ni adalah satu permainan yang ramai peminat di Malaysia ni, dan kita mempunyai banyak lapangan golf. Dan juga dalam masa yang sama sebenarnya kita melahirkan banyak pemain-pemain profesional daripada kalangan pemain Korea yang banyak berlatih di negara kita. Tapi dalam masa yang sama kita agak mengecewakan bahawa kita masih gagal lagi untuk melahirkan pemain-pemain golf yang berwibawa untuk menjadi pemain yang hebat di negara kita. Jadi oleh sebab itu, apakah perancangan kementerian dalam memastikan kalangan belia kita betul-betul berkemahiran di dalam permainan golf? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Seperti mana kita sedia maklum, hari ini sukan, aktiviti sukan telah beredar daripada kadar sukan ke sebagai satu aktiviti yang boleh memperkasakan ekonomi. Maka permainan golf, walaupun sebelum ni merupakan satu permainan yang melibatkan kos yang begitu tinggi yang tidak dapat disertai oleh golongan belia, khususnya daripada golongan berpendapatan rendah. Maka sebagai kementerian yang prihatin dan selaras dengan pendirian Kementerian Pelajaran Malaysia, satu murid satu sukan, maka satu akademi kemahiran belia golf telah pun ditubuhkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan, di mana kita boleh memberi peluang kepada bukan saja belia-belia berpendapatan tinggi, tetapi belia-belia daripada golongan rendah, berpendapatan rendah, supaya mereka turut menyertai dalam latihan ini, sehingga kita boleh mencapai tahap yang seperti mana disebutkan oleh Yang Berhormat, melahirkan pemain golf yang bertaraf antara bangsa dan kaliber. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya persilakan pertanyaan daripada Datuk Bonsom, nombor 13. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya soalan nombor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih pada Datuk Bonsom. Dan betul, saya mohon untuk menjawab pertanyaan ini secara bersekali dengan soalan daripada Tuan Chandra Mohan, anak lelaki Tamiraja, yang jadualnya pada 30 bulan Julai. Kerana tajuknya adalah sama. Silakan. Tuan betul. Leptospirosis atau penyakit kencing tikus ni sebenarnya dia makin bertambah di negara kita. Dan sejak 2010 penyakit ini telah pun dikategorikan sebagai penyakit yang wajib di notifiable disease, ya. Sejak tahun 2010, kalau lihat perangkaannya, 2010 jumlah kes 1976 dan jumlah kematian 69. 2011 jumlah kes 2268 dan kematian 55, makin menurun kadar kematian. 2012 kes leptospirosis 3665 dan kadar kematian 48 sahaja. Dan tahun ini sehingga bulan 6 bulan ni jumlah leptospirosis 2262 dan kematian 22. Maknanya kadar dah menurun tetapi kes makin bertambah. Ini mungkin disebabkan satunya mungkin bertambah kes ni, bertambah penyakit ini, dan yang kedua adalah awareness di kalangan masyarakat tentang penyakit ini, dan oleh kerana kewajipan pengamal perubatan doktor kena notify, maka dia melaporkan, lepas tu kes dah meningkat. Itu antaranya lah. Dan usaha untuk nak mencegah penyakit ini ialah satu yang dijalankan oleh kementerian, iaitu meningkatkan aktiviti pemeriksaan premis makanan
pastikan premis makanan bersih, meningkatkan kesedaran di kalangan orang ramai dan hebahan melalui kempen kesedaran, media cetak, elektronik dan juga laman web, dan bekerjasama dengan agensi-agensi lain seperti pihak berkuasa tempatan dan juga Jabatan Hutan untuk memastikan kebersihan kawasan premis makanan dan juga persekitaran pusat rekreasi. Dan juga pihak kementerian menyediakan guideline for the diagnosis, management and prevention and control of leptospirosis in Malaysia. Dan juga mengadakan kursus dan surveillance leptospirosis. Jadi untuk orang ramai yang betul-betul, kementerian telah pun mengeluarkan berbagai nasihat lah. Antaranya bila nak pergi makan, pilih premis yang bersih. Ya? Kalau boleh pergi ke dapur tengok. Yang kedua, selalu kerap membasuh tangan dan menggunakan air dan sabun dan menjaga kebersihan persekitaran. Yang ketiganya, menjaga kebersihan rumah, persekitaran rumah, premis makanan dan tempat rekreasi agar bebas daripada tikus. Dan elakkan aktiviti riadah di tempat-tempat yang kotor, yang ada timbunan sampah dan juga yang ada makanan yang bertaburan. Seperti elakkan tempat berenang atau bermain air di kawasan air bertakung atau aliran air sungai yang perlahan. Dan elakkan daripada minum air sungai atau kolam yang tidak dimasak. Dan elakkan diri daripada bermain air sewaktu musim banjir. Yang ini pun boleh kena penyakit. Dan bagi pekerja, mereka nak dirasakan pakai pakaian perlindungan yang kalis air seperti boot getah dan sarung tangan, ataupun menutup luka-luka kulit dengan balutan yang kalis air dan mencuci dengan air bersih selepas berdedahan. Dan kalau terasa demam atau tak sihat bila pergi berenang di tempat-tempat riadah dalam masa 2 minggu, elok dia pergi jumpa doktor. Kerana incubation period dia lebih kurang 2 minggu. Betul. Terima kasih Yang Berhormat, kerana masa tidak mengizinkan, setakat itu sajalah soalan-soalan lisan yang dapat kita selesaikan.